Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu khaliluhu wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita lihat pada bahagian yang 3 surat 144 ada pergaulan dan juga persahabatan dan khalid itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Fasal yang pertama ada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahawasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripada sama ada engkau berada di kampung maupun musafir, di waktu tidur atau juga di waktu jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu dan penghulumu dan penolongmu dan juga penciptamu. Maksudnya di sini adalah sebaik-baik yang jadi teman buat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai menjadi teman disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berada jauh daripada kita. Walaupun kita salah, walaupun kita melakukan dosa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjauhkan dirinya daripada kita. Bahkan diberi rahmat agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat itu tidak lain adalah satu-satu daripada pintu hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya selagi mana hatinya tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati manusia itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan kekafiran mereka. Datangnya peringatan, mereka mengingkarinya, menolaknya. Datang lagi, sehingga mereka berusaha sedaya upaya mereka menolak kebenaran, menolaknya hidayah, menolaknya apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa kebenaran. Dengan usaha itu menyebabkan hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya makna menunjukkan pada hakikat orang-orang yang kafir itu sama ada kau memberi peringatan ataupun tidak, mereka tidak mahu beriman. Maksudnya apa? Mereka berusaha untuk tidak mahu beriman. Usaha dengan daya upaya yang ada, seperti mana seseorang yang lapar lalu dia makan, dengan usaha dia. Seseorang yang dahaga lalu dia minum dengan usaha dia. Lalu begitu juga seseorang yang menyembah selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala juga dengan dorongan usaha dia, sehingga dia mencintai dengan apa yang disembahnya. Dia juga mencintai dengan apa yang diusahakannya, walaupun ke arah kepada kekafiran. Maka disebabkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka, menutup penglihatan mereka dengan syawak. Satu penutup yang dimaksudkan adalah mustahil dapat dibuka. Jadi datangnya hidayah kerana hati mereka telah tertutup, maka hidayah tidak berguna buat mereka. Akan tetapi bagi mereka yang masih mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menyesal, mengakui dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itulah sebaik-baik teman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan kita, dia mematikan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hidup seperti mana kehidupan kita. Kita hidup tapi disifati dengan sifat lemah. Kita hidup tetapi kita perlu tidur. Kita hidup tetapi kita ada perbuatan yang salah yang kita lakukan.
Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha hidup, ya Allah tidak ada kaitan itu semua. Walaupun kita tidur, dia memelihara sewaktu kita tidur. Walaupun mungkin sewaktu kita tidur kita tidak membaca apa-apa doa, tetapi dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min, Al-Muhaimin, yang memberi keamanan, yang memelihara, Al-Hafidh, juga yang memberi pemeliharaan kepada hamba-hambanya ketika mana dia tidur. Tidak lain melainkan adalah daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah sebaik-baik teman pada hakikatnya adalah Allah jua, kerana dia tidak pernah jauh daripada kita. Apabila engkau menyebutnya, maka apabila kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan bersama denganmu, seperti mana dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani, aku sekedudukan, maknanya bersama siapa yang mengingatiku. Maknanya aku berduduk bersama-sama dengan orang yang sedang mengingatiku. Jadi sudah akidatul Islam, masuk Allah bersama orang yang mengingati Allah, bukan yang dimaksudkan pada zatnya bersamanya, zatnya makhluk, tidak ada kaitan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala wujud dengan sifat azali dan juga sifat qadimnya. Jadi bukan yang dikaitkan di sini bersamanya Allah dengan hamba yang sedang mengingatinya, seperti mana ruh bersama dengan kita, seperti mana alam bersama dengan kita, seperti mana siang dan malam bersama dengan kita. Jadi tidak ada kaitan itu. Tapi maksud bersama di sini adalah dia memelihara. Maksud bersama juga di sini adalah dia merahmati. Dia juga memberinya hidayah, taufik dan juga inayah. Dia juga memberi ma'rifah. Dia juga memberinya kefahaman dalam agama. Jadi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang yang mengingati Allah, menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berbicara tentang orang yang mengingatinya. Seperti mana juga yang dikaitkan dalam riwayat hadis yang lain, apabila hamba-Ku mengingatiku dalam hatinya, maka aku akan mengingati akan hamba-Ku itu dalam diriku. Apa maksud di sini? Ini termasuk daripada rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menjaga, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayahnya, dengan inayah, dengan taufiknya, sehingga membimbing hamba itu agar dia tidak mati, mereka mati sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala ma'al mu'minin, Allah Subhanahu wa ta'ala ma'al muhsinin. Seperti mana ada ayat juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Dan tidak lain maksudnya ma'a di sini, bukan seperti mana yang telah dijelaskan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita seolah-olah dia berada bersama alam. Dia bersama siang dan malam. Dia bersama dengan bumi. Dia bersama dengan langit. Tapi yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan menerima setiap daripada apa yang telah diamalkan oleh hamba tadi yang beriman, yang sabar, yang juga yang melakukan kebaikan. Dalam hadis qudsi juga Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, Ana indal munkari surah, indal munkasirah qulubuhum min ajli. Aku di sisi mereka yang hancur hatinya kerana mengingatiku. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mendidik. Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa membimbing hamba-hamba yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seseorang yang benar-benar pada hakikatnya mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ketenangan pada hatinya itu. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala lah hati akan menjadi tenang. Maksud tenang di sini tidak lain tenang melalui panduan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya dia buat salah, Allah bimbingnya untuk bertaubat, istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau engkau makrifah akan Tuhanmu dengan sebenar makrifah, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat dan engkau meninggalkan yang lain daripada dia. Maksudnya apabila telah sampai pada kedudukan ma'rifatullah, maka dah kenal Allah, kenal siapa Allah, maka kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang kita mahu dalam kehidupan kita, jawapannya Allah. Bukan sekadar bergantung, yang kita mahu pada Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan buat kita syurga, bahagia, macam-macam ganjaran di akhirat, tetapi yang kita mahu, yang kita dambakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa agaknya? Tentunya Allah jauh lebih baik berbanding syurga yang dicipta oleh Allah. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu teman yang paling dibahagiakan. Maknanya dialah sebaik-baik teman yang menyebabkan hamba itu menjadi bahagia, kerana temannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh, seseorang berteman dengan seorang yang kaya raya, maka orang itu pun membantu atas kekayaannya, bantu sehingga hidupnya pun menjadi mudah dan senang kerana bantuan daripada teman yang kaya itu. Contoh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala membantu bukanlah sehingga hamba itu pun menjadi kaya seperti ni Allah, sehingga menjadi orang yang paling kaya di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekayaan dalam jiwanya, dalam hatinya dengan ma'rifatullah. Hakikat yang kekayaan adalah ilmu tentang ma'rifatullah, sehingga dengannya hatinya sentiasa berbicara tentang Allah, hatinya sentiasa berbicara tentang sifatnya, perbuatannya. Dan sehingga berma'rifatullah maksudnya juga adalah pada aqaid, akidahnya jelas, akidahnya betul. Saya berikan contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala itu hayyan, dia maha hidup. Muhyi, dia menghidupkan. Hayyan atas zatnya, muhyi atas af'alnya. Makna Allah Subhanahu wa ta'ala tidak muhyi atas diri dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghidupkan diri dia, kerana dia sifatnya qadim lagi azali. Tapi muhyi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan makhluk yang telah dimatikan. Jadi berbeza di sini. Kita tidak boleh mengkaitkan hidupnya kita disamakan dengan kehidupan Allah. Allah menghidupkan kita agar kita bersama Allah. Makna dengan maha hidupnya Allah melalui kehidupan makhluk juga salah. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala terikat dengan kehidupan. Alam semesta ini diberi kehidupan, akhiratnya diberi kehidupan, barzakh diberi kehidupan. Tapi tidak ada kaitan Allah Subhanahu wa ta'ala berada atas semua kehidupan itu. Sehingga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan syurga bagi kehidupan bagi orang yang beriman, yang masuk ke dalam syurga. Akan tetapi bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedang hidup di dalam syurga agar orang beriman mudah bertemu Allah dalam syurga. Tidak ada kaitan, kerana syurga itu bersifat dengan sifat baharu, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala kitab terdahulu telah wujud. Mustahil segala Allah mewujudkan makhluk lalu dia masuk ke dalam alam makhluk. Itu tidak dipegang oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayyan. Kemudian pula aliman. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Sebelum Allah menciptakan kita sebagai manusia, ada ilmunya, dia mengetahui siapa kita walaupun kita belum dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada aliman, maha mengetahui Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui tentang diri kita walaupun belum diciptakan lagi kita itu. Iradah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menciptakan kita, dan ketika itu juga kita belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itulah aliman iradatan tidak boleh dinisbahkan kepada makhluk. Mengapa? Kerana siapa di antara kita itu boleh mengetahui sesuatu sedangkan sesuatu itu belum wujud. Seperti mana contoh umur kita hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas ilmunya. Atas ilmu kita tidak mengetahuinya hakikat, kerana dia termasuk perkara yang baik. Begitu juga yang dikaitkan ini pada ilmunya, pada nafsu, pada rezekinya, pada usia dan umurnya. Semua adalah al-ghaibah, semua adalah ghaib. Kita tidak mengetahui di bumi mana kita akan mati, di tanah kuburan mana kita akan ditanam, bilakah kita akan mati, apakah sebab munasabah kita mati. Kita tidak mengetahui ini kerana ghaibah. Dia ghaib. Bila dia ghaib, maka mustahil boleh dikaji melalui alat-alat ataupun apa saja yang canggih di atas dunia ini. Tidak boleh dikaji sebab perkara yang ghaib tidak boleh dikaji dengan apa-apa alat sekalipun. Seperti mana contoh malaikat, mana ada orang nak mengkajinya di mananya malaikat berada, bagaimana nak rasa malaikat itu ada pada diri seseorang. Seperti mana roh, bagaimana nak memahami itu roh, alat apa yang dapat menyukai, alat apa yang dapat mengetahui bentuknya roh. Dia tidak melalui apa-apa kajian kerana ghaib, tidak melalui kajian kerana ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidatul Islam. Kemudian qudrah, maha berkuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau qudrah Allah, kita dicipta oleh Allah. Apa maksudnya? Makhluk seluruhnya di atas alam ini dicipta dan sifat qudrah Allah. Atau ilmunya, dia mengetahui dengan apa yang akan dia cipta, dan dia berkehendak untuk menciptakan walaupun belum dicipta. Lalu dia menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua kembali balik af'al, pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak terlibat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dialah zat yang menciptakan, dialah zat yang maha mengurniakan, dialah zat yang maha membentuk. Al-Khaliq, Al-Musawwir, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ma'rifatullah. Sehingga ada sebahagian di antara umat baginda Rasulullah dengan ilmu ma'rifatullah ini memberi halawah, kemanisan dalam kehidupan, kemanisan, sehingga dia mempelajarinya lagi sehingga dia benar-benar merasai kemanisan atas ma'rifatullah itu. Seperti mana juga Asma'ul Husna yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak nama, dan bukan sekadar terikat, terbatas pada 99 nama. Banyak nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, adakah kamu yang menumbuhkan tanaman? Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, adakah kamu yang menumbuhkan tanaman ataupun kami yang menumbuhkannya? Zari'un. Lalu itu salah satu nama Allah Az-Zari', yang maha menumbuhkan. Lalu pada satu ketika ada di antara orang Arab itu mengatakan, kami yang tanam, kami yang tumbuhkan. Lalu ditegur oleh baginda Rasulullah SAW, tidak, kamu hanya mencucuk tanam, yang menumbuhkannya Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Ini akidah. Az-Zari' yang maha menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Az-Zari' dia tidak ada dalam Asma'ul Husna Allah yang ke-99 itu. Ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada manusia kalau dah tahu ini akan mengakui dia yang menumbuhkan. Itulah maksudnya kembali atas sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kuasanya. Dan apabila kita dah memahami pada ma'rifah tadi,
Kita dah mengenal Allah, Dia maha hebat, Dia maha kaya, Dia maha sempurna, Dia maha mulia. Dia juga maha berkasih sayang, Dia maha mencintai sempurna. Lalu pada logik akan manusia mahu cari yang sempurna. Kalau sekiranya tarafnya makhluk, kita tidak lupa ada makhluk yang sempurna. Melainkan makhluk yang sempurna daripada Nabi Muhammad SAW di uswatul hasanah. Tetapi selain daripada Nabi Muhammad SAW, kita tidak perlu cari mana yang sempurna, kerana kita tidak akan pernah menemuinya. Kita tidak akan pernah menemui diri kita yang sempurna, fulan. Bahkan sampai hari kiamat ada manusia yang sempurna, yang kita tahu Rasulullah SAW. Jadi apakah maksudnya di sini? Kesempurnaan hakikinya Allah. Apa maksud? Kalau sekiranya seseorang itu berkasih sayang, orang itu sayang kita, kita sayang dia, tetapi tetap tak sempurna juga. Kerana kasih sayang itu mungkin satu rasa ahwal, mungkin diberinya hadiah, diberinya itu, diberinya, tetapi dia tidak akan mampu untuk memberi syurga, memberi keampunan, membersihkan hati dan jiwa, kerana tidak sempurna. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencintai hamba-hambanya, Allah mengampunkan dosanya. Allah tidak mahu di hati dia itu kotor dengan dosa-dosa. Allah memberi keampunan, menyucikan diri pada dosa-dosa. Apabila Allah mencintai hamba-Nya, Allah kayakan dia pada bina nafs, kaya pada jiwa, agar hatinya melihat Allah, bergantung pada Allah, ta'alluq, bergantung pada Allah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai akan hamba-Nya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti memasukkan hamba itu ke syurga, diberi nikmat yang berterusan kekal abadi selama-lamanya. Apa maksudnya? Itulah maksud cinta yang sempurna kepada Allah. Apabila Allah menerima taubat kita, juga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang sempurna, selagi mana kita pun bertaubat dengan musuh-musuh kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan nasuha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan membimbing kita agar kita tidak akan mengulangi apa yang telah kita lakukan, iaitu keburukan-keburukan yang mendatangkan aib dan kehinaan buat diri kita. Tidak lain kerana kasihnya juga kepada kita. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, maka janganlah kosong siang dan malammu daripada waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya, dan engkau berlazat-lazat dengan munajat kepadanya. Maknanya dalam satu hari satu malam ada waktu khusus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu yang secara umum kita bertemu Allah, seperti pada solat 5 kali sehari semalam. Itu yang difardukan, diwajibkan. Aqimus solata li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Tidak lain mengingati Allah adalah zikrullah, untuk bertemu dengan Allah melalui wasilahnya zikrullah. Bismillah. Dan mesti ada juga waktu khususiyah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh Allah berfirman dalam Quran, hendaklah pada waktu malam kamu bangun bertahajud. Dan waktu malam itu juga waktu yang sesuai untuk kamu memohon, bermunajat kepada Allah. Fa inna salata yunaji rabbahu, maka sesungguhnya hakikatnya solat itu sebuah munajat kepada Tuhan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala suka waktu malam munajatlah dengannya. Wa minal laili fatahajjad bihi, dan pada waktu malam itu bangunlah kamu lalu solatlah solat malam, bermula dengan solat tahajud. Tahajud itu adalah solat setelah kita bangun pada waktu malam. Tidak lain untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhal muzammil qum al-lail, qumil lail. Wahai orang yang berselimut, maknanya jangan kamu terus enak di dalam selimut kamu, tapi bangunlah, kerana kamu bila bermunajat dengan aku lebih enak lagi kalau kamu mengetahui hakikat. Itu tidak boleh dinafikan.
Disebabkan apabila orang sedang tidur, kita bangun bermunajat dengan Allah, maka kita akan merasai halawahnya. Dan terasa sengsaranya apabila kita berpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak lagi merasa kemelazatan bila bermunajat dengan Allah. Itu satu kesengsaraan dalam jiwa. Yang menyeronokkan dalam jiwa adalah halawah kemanusiaan sewaktu bermunajat. Oleh kerana itu ada di antara hamba-hamba Allah menunggunya waktu malam kerana buat mereka itu waktu yang sesuai itu bermunajat dengan Allah, berbisik dengan dia, berbicara dengan dia, mohon kepada dia, mengadu kepada dia. Itu waktu yang paling istimewa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kamu dah bangun baca Quran. Munajatlah denganku dengan kalamku Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan lemah lembut, dengan sifat latif, lemah lembut, kerana kita berbicara dengan Allah yang latif juga. Allah tidak pernah berkasar dengan kita. Dia tidak pernah menzalimi kita. Dia menunaikan haknya kepada kita dengan sifat lemah lembut. Lalu apabila kita baca Quran, bacalah dengan lemah lembut. Maksud lemah lembut tidak lain, hati ini juga turut memahami dengan apa yang dibaca. Itu tartil. Walaupun tidak memahami secara keseluruhan, tetapi kita memahami dengan apa yang kita baca, walaupun sedikit daripada apa yang telah kita baca. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah pada waktu malam dalam solat kamu, mana yang mudah. Apa maksudnya? Munajat dengan Allah dengan cara yang mudah. Allah tidak memberatkan kita untuk bermunajat kepada Dia dengan gaya bahasa itu dan ini. Tapi Allah mengajar kita munajat saja dengan apa saja ayat dengan surah yang kamu telah hafal. Munajat padaku dalam solat kamu. Warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan saqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wa ata'u wa aqwa qila. Sesungguhnya berjaga malam, solat malam, ibadah malam, munajat malam itu paling terbaik untuk mendidik jiwa untuk mencapai ma'rifatullah. Maknanya kunci ma'rifatullah adalah munajat, qiyamul lail pada waktu malam. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita bulan Ramadan. Dulu awal Ramadan munajat, solat malam wajib. Siang hari puasa memang wajib. Malam hari beribadah kepada Allah dengan salat wajib. Lalu Rasulullah mengetahui terasa beban, terasa berat bagi sebahagian di antara umatnya. Lalu Rasulullah mohon kepada Allah agar Allah mangsuhkan kewajipan. Puasa tidak mangsuhlah pada bulan Ramadan, tetapi kewajipan solat malam mangsuh. Kewajipan untuk solat malam itu mangsuh. Walaupun begitu Allah Subhanahu Wa Taala Dia tidak berhajat dengan solat malam kita, tapi kita berhajatkan Allah melalui solat malam itu. Allah tidak berhajatkan solat kita, zikir kita, munajat kita. Dia tidak berhajat kerana Dia Maha Sempurna. Dia Maha Memberi. Bukan seperti mana seseorang yang bekerja dah buat kerjanya, siap maka diberi upah. Yang memberi upah tidak mampu untuk melakukan kerja dia ini, tapi buruhnya, pekerjanya mampu melakukannya, lalu hanya diberi upah. Kerana apa? Yang memberi upah sifatnya lemah, dia tak pandai semua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Dia memberi kepada kita bukan disebabkan dengan semata-mata dengan ibadah tadi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi atas dasar ma'rifah yang ada dalam diri kita, hati kita, jiwa kita. Oleh kerana itu tidak semestinya banyaknya solat maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya. Tetapi Allah mengangkat derajat seseorang walaupun solatnya tak banyak, tapi diangkat melalui hatinya adanya ma'rifatullah di dalamnya. Itu kunci yang terbesar.
Oleh kerana itu, maka sudah menjadi kewajipan supaya engkau mengetahui adab persahabatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 15 adab di sini. Yang pertama, menundukkan kepada di hadapan. Itu khusyuk dan juga tawaduk. Apa maksudnya di sini? Itu khusyuk. Khusyuk adalah menunjukkan bahawa kita merasa hina di hadapan Allah dan tak pernah merasa kita mulia. Itu. Yang kedua, merendahkan pandangan di hadapannya, itu khudu'. Apa maksud khudu'? Khudu' bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat kerendahan. Tapi maksud di sini adalah menghina diri kita di hadapan Allah, sehingga kita tidak pernah mengatakan kita sempurna, kita baik, kita saleh, kita beriman. Tidak pernah menyatakan demikian. Mereka apabila kita berada di hadapan Allah, rendahnya diri kita. Yang ketiga, memusatkan perhatian kepada itu. Ini nama tawajjuh. Seperti mana contoh apabila kita solat, berusaha bersungguh-sungguh untuk faham dengan apa yang kita baca, agar munajat dalam solat ada makna, memberi makna dan juga kesan dalam solat kita. Kerana segala-galanya ada kesan. Seperti mana orang yang main bola mesti ada kesan daripada pemain bola ni, siapa menang, siapa kalah. Orang yang memancing ikan itu pasti ada kesannya dengan menunggu beberapa jam dapat singgah 2 ikan. Kesan itu ada natijah. Bahkan kehidupan kita ini pun ada kesan yang melalui faktor usia kita. Tidak sama usia kita 20 tahun dengan usia kita 40 tahun. Hidup ni tetap hidup yang sama, yang alam yang sama, usia dah berubah. Apa maksudnya di sini? Tidak lain melainkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mahukan kita apabila beribadah, maka tawajjuh itu adalah musyawarah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam doa iftitah kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Wajjahtu maksudnya adalah tawjih. Tawjihnya adalah menyerahkan zahir batin kita kepada Allah, hadap dia sungguh-sungguh. Bila kita menghadapnya sungguh-sungguh, maka kita tidak pernah menyatakan kita memiliki sesuatu, walaupun mata, telinga, mulut. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala yang Dia beri pinjaman kepada kita. Lalu tawajjuh ini nak beritahu ini semua Allah Taala, dan bukannya kita punya. Bahkan kita bernafas, udara yang masuk keluar, kita dah masuk, kita nafas keluar kembali, sebab nafas pun bukan kita. Kematian, kehidupan pun bukan milik kita. Oleh kerana itu Allah memilih kita untuk hidup, sampai satu waktu Allah memilih kita untuk mati. Kenapa? Kerana milik Dia, bukan milik kita. Dan nombor 3 tadi, memusatkan perhatian juga kepadanya atas apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pekerja apabila melakukan satu pekerjaan melalui apa yang disuruh oleh majikannya pun dibuat dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Kita lihat bagaimana orang membina bangunan, membina rumah, kerana kesungguhan mereka maka terdirilah bangunan dan rumah yang cantik. Ketekunan, maknanya sungguh-sungguh buat, sebab mereka tahu risikonya besar kalau buat tak betul. Kalau sekiranya buat bangunan 10 tingkat, 20 tingkat, tapi dengan cara yang salah, orang tu pun tahu risikonya mungkin akan runtuh bangunan. Lalu mereka perlu membina dengan sebaik-baiknya melalui perancangan dan kaedahnya. Itu kan tujuannya makhluk dengan makhluk. Bahkan bangunan itu bukan benda yang hidup, benda yang mati, tapi berhubung dengannya, buat sungguh-sungguh. Seperti mana kita lihat kalau kereta kita rosak hantar ke bengkel, itu biarlah buat sungguh-sungguh. Jangan dia buat setengah jalan, jangan dia buat rosak balik. Dia pun mesti bersungguh-sungguh. Itu hubungan makhluk dengan makhluk. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintah kita tawajjuh dengan Dia, kemudian pula tidak lain keikhlasan. Itu juga yang dimasukkan nombor 3. Yang keempat, mendiamkan segala anggota badan. Maksudnya apa? Ada kalanya kita diam ibadah.
Ada kalanya kita beribadah adanya harakat, bergerak. Kita ibadah macam solat, jihad, bergerak. Ada juga ibadah kena duduk diam. Diam kerana Allah, itu ibadah. Bahkan dalam hadis Nabi menyebut bagi orang soleh, diam dia dikira seperti mana pahala tasbih. Dikira sebagai pahala tasbih bagi orang-orang soleh kalau dia diam, kerana diamnya atas perintah Allah. Macam Rasulullah ada kalanya Nabi berbicara atas perintah, ada kalanya Nabi diam atas perintah. Yang kelima, bersegera mengikuti perintahnya. Tidak ada perintah yang paling agung melainkan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana perintah daripada Allah itu membawa manusia kepada kejayaan, sedangkan perintah manusia dengan manusia mungkin bermula berakhir di atas dunia. Kejayaan pun sekadar di atas dunia, tapi perintah Allah dilaksanakan di atas dunia, kejayaan di akhirat selama-lamanya. Di atas dunia, kalau orang itu berjaya, persoalannya berapa lama dia akan melalui kejayaan itu. Mungkin bermula dengan 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun saja kejayaan, kemudian tidak ada kejayaan. Tapi Allah apabila memberi kejayaan berterusan selama-lamanya, dengan syarat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, menjauhi larangan. Ini sedia kita maklum apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, tidak menyangkal perbuatannya, itulah tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kita, kita kena terima dan ujian itu, walaupun ada yang kita tidak mahu ujian seperti itu. Ada kalanya ujian itu datang pada tangan-tangan manusia, tapi mereka pun rida kerana itu takdir telah ditakdirkan oleh Allah kepada mereka. Seperti mana juga Allah menguji kita, tidak lain itu takdir yang telah Allah takdirkan kepada kita, rida. Yang kedelapan, mengekali zikir, ingat pada Allah. Maknanya melazimi sentiasa ingat Allah. Bismillah. Seperti mana Rasulullah mengajar kita, apabila kamu rasa kamu dah buat salah, istighfarlah kepada Allah, taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Apabila kamu mendapat nikmat, maka syukurlah, alhamdulillah. Apabila kamu melihat bahawa rezeki kamu macam lambat nak sampai, Allah menguji kamu, maka baca la haula wala quwwata illa billah. Apabila Allah perintah fasabbih, bertasbih, maka kita pun subhanallah. Wastaghfirullah, kita astaghfirullah. Wa kabbir, kita Allahu akbar. Bila kita nak makan, bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Apabila kita memakai baju, bismillah. Selesai kita pun buka baju, alhamdulillah. Kata Abdullah bin Abbas, itu dah masuk orang yang zikir, diri, duduk sampai berbaring. Itu maksudnya. Bukan satu zikir dibaca berterusan, tetapi ada zikir-zikir yang dibaca melalui keadaan-keadaan. Seperti mana kita naik kenderaan, ada zikirnya. Keluar daripada rumah, bismillah, amantu billah, itasantu billah, tawakkaltu ala Allah. Itu zikirnya. Sebelum kita nak baca Quran, maka zikirnya a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Selesai kita baca sadaqallahul azim. Jadi tidak lain, itu zikrullah melazimi. Seperti mana kita makan, kita minum, dan kita merasa nikmat, kita alhamdulillah. Kita rasa salah, astagfirullah. Kita tak mampu nak buat sesuatu, la hawla wala quwwata illa billah. Sesuatu yang menakjubkan kita, subhanallah. Kita melihat kebesaran Allah, Allahu akbar. Tidak lain, maka itulah lazim dengan zikrullah. Yang kesembilan, melazimi fikir tentang kudrahnya. Kudrah ni tidak lain apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita tidak akan mampu mencipta, mengetahui dengan apa yang bersifat qadim. Qadim itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana kita tak tahu. Yang kita tahu sesuatu yang telah dicipta oleh Allah atas kudrahnya, kehendaknya apa. Allah Subhanahu wa ta'ala atas kuasanya dia cipta apa? Fikir. Fikir tentang
hikmah di sebalik didatangkan malam dan siang, ada matahari bergerak, ada bulan gerak. Hikmah diperintah kita puasa bulan Ramadan pada sepanjang hari. Yang ke-10, mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Mengambil yang hak tidak lain mengambil daripada apa yang Allah beri melalui Rasul dia. Semua pada Rasul al-haq. Bahkan Rasul tujuannya diutus oleh Allah adalah untuk melenyapkan al-batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Jangan dicampur aduk. Seperti mana syirik kafir mana boleh masuk dengan iman di dalamnya. Yang ke-11, tidak berharap kepada makhluk. Maknanya jangan bergantung duduk bangun kita. Seperti mana juga rezeki kurniaan Allah, jangan bergantung pada tangan-tangan makhluk. Kerana apa? Makhluk itu pun perlu bergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh, kita naik kapal terbang, kita tak kenal pilot dia, yang bawa kapal terbang pun tak kenal pun, tapi kita yakin dia akan bawa kita selamat. Kita pun naik atas kapal terbang, padahal kita tak kenal. Kenapa? Yakin. Bergantung pada siapa? Bergantung pada dia, agar dia bawa betul-betul. Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih kita kena yakin, kerana segala-galanya milik dia. Macam pilot tadi pun dia bersifat lemah, dia pun kalau Islam dia bergantung pada Allah perjalanan itu agar selamat, agar Allah menyelamatkan perjalanan itu. Lalu oleh kerana itulah hakikatnya manusia seluruhnya kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya tidak berharap kepada makhluk, pada bergantung kepada Allah. Yang kedua, tunduk kerana kehebatannya. Tunduk atas kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain melainkan kita tahu dia adalah maha hebat, dia maha bijaksana, dia maha sempurna. Hebatnya Allah menciptakan kita, hebatnya Allah menciptakan makhluk. Tidak ada makhluk yang mampu menciptakan sesuatu walaupun sebesar zarrah. Yang ke-13, pecah hati kerana malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang kita lakukan, atas kesilapan yang kita lakukan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah membimbing kita dengan hidayah, dengan taufik wal inayah. Malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bagi kita makan, dia bagi kita minum, tapi apabila beribadah kita lupa suatu dan lupa dalam ibadah, kita ingat kembali selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena ada rasa malu. Dan hadis Nabi berasa malu dengan Allah, Allah tak azab dia. 14, merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminannya. Apa maksudnya di sini? Itu kita sampai pada mati telah ditentukan oleh Allah, dia sudah rezeki. Usaha bagaimana sekalipun, rezeki bukan disebabkan daripada usaha kita. Kerana usaha itu kemudian rezeki datang dulu. Dia dah siap sempurna. Hadir Rasulullah, seseorang tidak akan mati melainkan rezeki dia dah sempurna atas kehidupan dia. Apa maksudnya di sini? Maksud adalah rezeki mari dulu sebelum kita usaha. Bukan usaha melahirkan mendatangkan rezeki. Itu salah. Ia sudah akidah. Lalu usaha itu apa pula kalau sekiranya bukan untuk mendatangkan rezeki? Usaha itu ibadah, usaha saja. Usaha ibadah, rezeki telah ditentukan oleh Allah. Tapi bukankah dengan usaha juga kita dapat sesuatu? Iya, tapi kamu lihat tangan siapa yang bagi? Bukan tangan makhluk. Ya, yang daripada tangan makhluk itu kuasa Allah Ta'ala punya, yang telah ditentukan buat kamu. Kamu usaha banyak, kerja banyak-banyak, siang malam kamu kerja, gaji kamu dapat banyak. Ya betul tu. Cuma soalannya siapa yang bagi gaji ke kamu? Tangan manusia kan? Ya, tapi semuanya telah disediakan oleh Allah, dilengkapkan oleh Allah untuk kamu. Apa maksudnya? Usaha tetap usaha kamu kerja dah siang dan malam, di sisi Allah, Allah Maha mengetahui itu yang kamu akan dapat. Allah tentukan rezeki untuk kamu, tapi bukan melalui usaha. Kata ulama akidah Seperti mana contoh, tidak semestinya orang kaya dia
Dia sebab kaya, sebab kuat usaha. Ada saja orang itu miskin walaupun dah kuat usahanya. Begitu juga bukan disebabkan orang itu bijak maka dia kaya. Ada saja orang yang bijak tapi dia miskin. Ada juga orang yang bijak, kehidupannya sempit, selalu susah tapi dia bijak. Ada juga orang yang mana dia itu jahil, dia bodoh, tapi kehidupannya itu dilapang oleh Allah, kaya, dia senang. Macam korun dulu, apa yang dia usaha kecil je pun Allah baginya melimpah-limpah. Mana menunjukkan bukan kerana usaha dia. Dia kata sebab usaha dia korun manusia. Adakah seseorang itu dengan satu usaha dia boleh menyebabkan menjadi orang yang sangat kaya di dalam dunia? Mustahil. Korun tetap manusia yang lemah. Adakah mampu dia dapat kerja seperti mana 1000 orang yang bekerja atas dia seorang saja? Tidak mampu. Apa maksudnya? Allah bagi kekayaan kepada dia sebagai satu ujian. Dia nak, Allah bagi. Jadi maksudnya apa? Rezeki satu bahagian, usaha satu bahagian. Yang ke-15, bertawakal inilah berserah diri kepada kelebihannya kerana percaya dengan pilihannya. Maksudnya tawakul, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada berharap segala-galanya yang terbaik datang kepada Allah. Tawakal. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Bagi orang yang beriman pasti dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir batinnya dia pasti akan bergantung kepada Allah. Apa maksudnya? Kerana orang mukmin ini dia belajar yang Allah siapkan itu yang terbaik, yang Allah kehendaki itu yang terbaik. Walaupun kita pun ada kehendak, kita mahu ini, Allah mahu yang lain. Lalu mana yang lebih baik? Yang Allah punya. Walaupun yang Allah punya itu merupakan satu ujian, yang kita nak tanpa ujian, yang Allah beri yang ada ujian. Mustahil manusia boleh keluar daripada ujian. Disebabkan apa? Namanya manusia. Pasti sentiasa diuji. Lebih-lebih dia seorang yang saleh, seorang yang beriman, lagi sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu persatu. Kita lihat Rasulullah sudah. Adakah Rasulullah itu bebas ujian? Tak. Sentiasa diuji, tak pernah lekang, tak pernah keluar pada ujian. Lalu menunjukkan Rasulullah uswatun hasanah. Lalu kita nak keluar daripada segala masalah. Sedangkan Rasulullah itu sentiasa diuji dengan masalah. Tetapi Allah turunkan Quran untuk keluar pada masalah. Tapi Allah uji masalah yang lain agar dengan Quran keluar, agar dapat kita beramal seluruh Quran, seluruh isi kandungan. Itulah maksud ujian tadi. Allah bagi ujian. Ini ayatnya untuk keluar. Oleh kerana itulah Allah menyebut dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa. Maksud sifat itu penawar. Lawan padanya adalah sakit. Ujian itu mungkin jadi sakit buat kita. Bukan sakit kuasai dengan tubuh, pemikiran, jiwa, emosi. Dan Allah turunkan ayat itu, ayat ini untuk mengeluarkan kamu daripada sesuatu yang jadi beban buat kamu. Ini ayatnya. Kemudian Allah uji pula yang lain. Lalu ini ayatnya sebagai jawab. Lalu sehingga dah diuji, maka kita pun beramal ayat Quran sebagai mengeluarkan daripada ujian tadi. Maksudnya itulah Quran sebagai syifa. Kerana apabila kita diuji pada logi akal di manusia, seperti mana orang yang sakit, dia sakit logi. Lalu dia mahukan ubat dan penawarnya. Lalu Quran itu penawar melalui memahami dan beramal dengannya. Maka inilah sekalian adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan juga di waktu malam hari bersama dengan sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripada Allah itu. Bersalahan dengan makhluk, maka engkau berpisah dengan mereka pada sebagian masa. Ya betul, kita mati, kita sorang-sorang dalam kubur, berpisah. Tapi kita masih tidak berpisah dengan Allah di dalam.
Bahkan di mana saja kita berada, bertemu dan berpisah itu wujud selagi mana ta'rif di makhluk. Tapi bertemu dengan Allah tak ada perpisahan. Di sisi Allah itu pertemuan ada, perpisahan tidak ada. Makhluk ada perpisahan. Lalu yang terbaik adalah bertemanlah kepada yang mana pertemuan ada, perpisahan tidak ada, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.